So, hari ni saya nak ceritakan tentang ada beberapa pemimpin ataupun Kementerian Kesihatan lah kita ambil pengarah Kementerian Kesihatan, okey, yang ditugaskan untuk membuat kajian tentang kenaikan COVID-19 ni, penyakit COVID-19. Okey, hari ni sahaja boleh saya katakan 13,215 orang yang terkena COVID. Okey, 13,215. Banyak tu. Dua hari sebelum tu adalah 11,000 lebih, lepas tu 11,000 lebih, ada sebelum tu 10,000 lebih dan sebagainya kan. Tapi hari ni dia melonjak terus, daripada 11,000 dia melonjak kepada 13,215. Okey. Dan ada tukang tilik mengatakan dia boleh pergi ke angka 20,000 tak lama lagi, dalam beberapa hari lagi. Saya rasa pening. Saya rasa macam, betul ke ni? Kan? Dia boleh tilik COVID ni akan naik, dijangka naik 20,000, tapi dia ni tak boleh jangka bila COVID akan turun. You nampak tak? Dia boleh jangka COVID akan naik, COVID berbahaya, COVID itu, COVID boleh mati kalau kena. Semua dia boleh jangka. Tapi ada tak sesiapa yang datang yang buat kajian tentang bila tarikh COVID boleh turun? Why? Kenapa berlaku? Kenapa full of negative? Kenapa takut-takutkan dengan rakyat? Kenapa? Why? Ada tak pemimpin-pemimpin yang buat live cakap tentang positive environment? Ada tak? Saya nak tanya. Ada tak pemimpin turun padang dan bercakap tentang positif? InsyaAllah tidak lama lagi kita dalam perancangan untuk turunkan COVID daripada 13,000, kita jangka akan turun 7,000. Ada atau tidak? Tidak. Semua yang negatif, bercakap semua negatif. Tak ada yang positif. Okey? Saya belik tengok YouTube, kadang-kadang saya tengok berita, kan? Saya tengok banyak benda. Bila saya tengok banyak-banyak ni, saya boleh katakan kebanyakannya negatif. Ayat yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin kita adalah negatif. Tak ada satu pun yang positif. Kebanyakan negatif. Okey? Sekarang ni macam ni. Pemimpin dan rakyat. Dia ada dua golongan ni. Pemimpin, rakyat. Bila pemimpin menakut-nakutkan rakyat, rakyat akan rasa bosan dan benci. Dalam keadaan sekarang ni, kita nak bersatu. Pemimpin kena bersatu dengan rakyat, rakyat kena bersatu dengan pemimpin untuk membenteras gejala COVID-19. Tapi bila hari-hari kita dengar dekat YouTube, kita dengar dekat surat khabar, kita dengar dekat TV, televisyen, kita dengar menakut-nakutkan COVID akan naik 20,000 tak lama lagi. PKPD akan diteruskan lagi. Boleh tak saya tahu hari ni PKPD terus ataupun tidak? So semua ditakut-takutkan. Okey? Waktu macam ni pemimpin kena ambil hati rakyat. Rakyat kena ambil hati pemimpin. Bila kita sayang pemimpin kita, kita sayang barisan menteri-menteri kita, maka tak perlu risau, tak perlu takut, kita akan ikut apa yang pemimpin itu hendak. Dan terbukti, PKP yang pertama dulu awal-awal kita duduk rumah beberapa bulan. Sebab apa? Waktu itu kita sayang semua pemimpin kita. Masing-masing bekerja keras untuk membenteras dan menurunkan kadar pesakit COVID.
Kita semua nak menyelamatkan negara Malaysia kita. Kita semua. You tanya dekat semua rakyat, sayang tak Malaysia? Semua akan cakap sayang kat Malaysia. Tapi kalau you tanya dekat rakyat, sayang tak pemimpin yang ada sekarang ni? Saya boleh katakan 100% tidak sayang kepada pemimpin yang ada sekarang ni. Hari ni saya baca utusan. Keluarlah dia punya artikel sikit, gambar Muhyiddin. Dia tulis kat situ, apa nama? PM disokong. PM disokong semua menteri. Okey? PM disokong oleh semua menteri-menteri. Memanglah menteri-menteri akan sokong PM. Kalau menteri tak sokong PM, PM akan jatuh. Dan menteri-menteri pun tak ada income. Okey? Ada ramai menteri yang tak buat kerja pun, tapi dia dapat income macam mana tu? Saya tak faham. Ini kita open lah. Negara kita dah merdeka tau. Merdeka. Merdeka! 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 1957. Merdeka. Betul? Tapi kenapa sekarang ni, tahun 2021, kita nak menakut-nakutkan rakyat? Kenapa? What happened? Why? Why should happen? Tell me. Ada tak mana-mana pemimpin ataupun jabatan-jabatan tertentu, Kementerian Kesihatan, bercakap dan plan, bercakap dan merancang ke arah penurunan gejala COVID? Ada? Ada? Tak ada. Rakyat makin marah. Sebab apa? Yang pertama, punca pendapatan hilang. Okey? Yang kedua, bila punca pendapatan hilang, apa akan jadi? Stres. Masing-masing akan stres. Masing-masing akan marah. Marah dengan kerajaan. Marah dengan kerajaan. Marah dengan kerajaan. Secara tidak langsung, dia akan jadi negative environment antara dua grup ni. Dua kumpulan. Kumpulan pemimpin dengan kumpulan-kumpulan rakyat. Dan kena faham, rakyat ni ramai daripada pemimpin. Pemimpin tak ramai pun. Rakyat ni ramai. Tapi kita ni, daripada bawah kita naik ni. Naik step by step, langkah demi langkah kita naik ni. Sampai kita berjaya. Kita membina empire. Okey? Sampai kita berjaya. Tapi hari ni apa jadi? Otak-otak yang brilian ni. Ramai kawan-kawan saya kat luar ni, keliling dengan saya ni. Otak-otak brilian. Tapi disebabkan bila kita duduk kat rumah, kita jadi buntu. Kita jadi buntu. Okey? Cuba bayangkan, yang brilian ni pun buntu. Cuba bayangkan orang yang tak ada duit, buntu atau tidak? Gila atau tidak? Orang yang tak ada duit, gila atau tidak? Dia boleh ada tekanan atau tidak? Itu sebab ramai yang bunuh diri. Itu sebabnya. Saya tak nafikan, saya tak salahkan. Okey? Dekat Melaka, ada orang dia apa nama, dia letak gambar patung manusia, dia ikat dekat ni, kononnya macam gantung diri lah dekat jambatan. Dia tulis kat sana, kerajaan pembunuh. Why this thing happen? Kenapa berlaku? Kenapa? Kalau compare, kalau kita bandingkan rakyat Malaysia dengan rakyat Indonesia, katakan rakyat Malaysia dengan rakyat India, rakyat Malaysia dengan rakyat Pakistan, rakyat Malaysia dengan rakyat Bangladesh, okay? Saya boleh katakan kita ni cukup baik dan ikut undang-undang. Cukup baik. Kita tidak membantah sangat. Kalau rakyat Malaysia buat rusuhan, sekejap je, tak sampai 2 jam hilang, habis semua. Tak sampai 3 jam habis semua. Tapi kalau kat Indonesia, dia kutip pemimpin tu, dia buang dalam longkang. Kalau kat India, dia kutip pemimpin tu, dia bakar pemimpin tu. Kalau kat Pakistan pun macam tu. Tapi kita tak.
kita masih ada adab, kita masih ada kasih sayang, kita masih sayangkan pemimpin. Tapi kalau pemimpin macam ni, memang kita tak sayang.